آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم الخير. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, kita diizinkan lagi duduk bersama-sama dalam majlis ilmu ini, Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran, dan kali ini kita akan disajikan dengan topik perbincangan dari kuliah berkitab, iaitu Menjadi Kekasih Allah Bersama-sama, yang akan disampaikan oleh Afdal Ustaz Haris. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Kita mulakan dengan umul kitab ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa kafatul anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bisil Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abadanana wa atlik bihi alsinatina wa qawi bihi qulubana wa asra' bihi fahmana wa qawi bihi azmana bihaulika wa quwwatika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita rafa'kan penuh kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana pagi yang berbahagia ini dapat kita masih lagi kata menyambung nafas kita semalam, dan Alhamdulillah kita doakan moga-moga Allah Ta'ala panjangkan usia kita sehingga kita dapat memanfaatkan masa yang ada ini untuk akhirat kita. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bicarakan tentang buku ataupun kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengenai menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan nak tak menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala? Itu persoalan dia. Tuan-puan nak tak? Kalau tak nak, kita duduk diam sajalah. Tapi kalau kita nak, yang inilah Syekh Abdul Qadir ini disusun satu persatu. Yang ini di antara ciri-ciri cara yang kita akan jalankan jika kita ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ila akhir ayat. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu betul-betul cintakan Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Itu adalah Rasulullah SAW diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk katakan kepada kita, jika kita nak cinta Allah, mesti ikut baginda Nabi SAW. Apa yang ada, yang diajar oleh Nabi SAW, itu adalah jadi panduan kepada kita bagaimana kita nak menjadi orang yang taqarrub. Kasih ini adalah orang yang taqarrub dengan Allah. Waliullah. Apa lagi kita nak sebut? Habibullah. Kalau yang paling hampir Rasulullah, itu paling hampir lah. Nabi Allah, di antara yang paling hampir dengan Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala berucap, berkata-kata dengan kalamnya kepada para Nabi dan Anbiya. Okay, kita sambung. Jika siapa ada buku ini, boleh tengok buku surat 29. Buku surat 29, kita sambung pada bab yang ketiga. Janganlah berangan-angan untuk menjadi kaya. Kita baru sentuh muka surat, maksudnya nak masuk muka surat keempat lah. Pada muka surat 29 ni pada tajuk apa nama tu jangan berangan-angan menjadi
kaya. Ini wasiat ataupun nasihat kerohanian daripada Syekh Abdul Qadir Jalani. Siapa dia Syekh Abdul Qadir Jalani ni? Beliau adalah cucunda Nabi SAW yang ke-10. Keturunan Nabi, cucunda Nabi SAW yang ke-10 yang merupakan mujaddid pada kurun beliau lah, iaitu jaraknya dengan kita lebih kurang 900 tahun 900 tahun dahulu. Itu hampir 1000 tahun lah mujaddid kurun yang ke-6 ke ke-5 tu itu yang dikatakan kepada kita Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Nabi SAW sabda, yahtiful ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa rtahal. Yang maksudnya ilmu itu akan bersuara dengan amal. Jika engkau memperkenankannya, yakni menjawab seruannya, jika tidak, maka ilmu akan pergi hilang dari dadamu. Ini maksudnya apa? Ilmu itu akan bersuara dengan amal jika kita memperkenan atau menjawab seruannya. Kalau kita tak jawab, maka ilmu akan pergi dan hilang dari dada kita. Akan hilang keberkatan ilmu itu dan yang tinggal hanyalah bencananya. Hilang syafaat atau pertolongan ilmu itu kepadamu di hadapan Tuhanmu. Ia akan melepaskan diri daripada semua kepentinganmu terhadapnya. Ia pergi dan yang tinggal hanyalah kulitnya saja kerana intisari sesuatu ilmu itu ialah amalan. Ini yang kita penting sangat apabila kita telah pun mempelajari sesuatu ilmu, hendaklah kita catat kalau boleh semua yang ada dalam online ini bukan hanya mendengar tetapi dia menyediakan buku nota untuk dia catat supaya apa benda-benda yang tak pernah kita dengar kan, baru kita dengar ada benda macam ni kan, tak boleh kita kena catat tu supaya kita jangan lupa kalau kita nak terus amalkan, mungkin kita boleh juga amalkan, tapi kata orang tu dalam 3-4 hari lepas tu lupa. Kita cuba amalkan tapi dalam 3-4 hari lepas tu lupa dah. Apa benda kau amal yang lepas itu pentingnya dobit pentingnya dobit. Kalau kita dapat satu ilmu itu, kita tulis catat. Tulis. Kalau kita ada buku tak apa Kalau kita ada buku tak apa. Kita boleh tumpukan, highlightkan nota dalam buku tersebut. Oh, ini penting. Ini kita kena amalkan. Dia cerita kepada kita ialah apabila kita dapat suatu ilmu itu, hendaklah kita amalkan, barulah ilmu itu akan menjadi sandaran kepada kita. Maksudnya pemberi syafaat kepada kita. Maksudnya apa? Memberi pertolongan kepada kita. Itu ilmu yang kita perolehi apabila kita belajar. Itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Terutama sekali ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah dan menjadi kekasih Allah SWT. Tidak akan sah ketaatanmu kepada baginda Rasulullah SAW sehingga engkau mengamalkan segala sesuatu yang baginda sabdakan. Jika engkau mengamalkan apa yang diperintahkan kepadamu, maka akan menghadaplah hati dan batinmu, sementara amal yang engkau lakukan itu akan menuntun kedua-duanya menghadap ilahi, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya bila ilmu yang kita ada tu, yang kita telah amalkan, contohnya lah man salla alayya wahidah sallallahu alaihi asyara barang siapa kata Nabi SAW berselawat kepadaku sekali, nescaya Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya 10 kali. Kita tahu dah ilmu mana kita kena amalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Kita menjadi amalan kita lah jadi amalan kita untuk kita amalkan supaya kita nak dekatkan diri dengan Allah Ta'ala, banyakkan selawat kata Nabi SAW. Maka kita dapat mengamalkan ilmu ini. Maka dengan amalan tersebut, ilmu ini kata orang tu dia ada dua ilmu lahiriah dan ilmu batiniah.
Apa yang dimasukkan ilmu lahiriah dan apa yang dimasukkan ilmu batiniah. Ilmu lahiriah ini ialah yang kita tahulah, yang kita tahu, yang kita amalkan tapi tak menusuk ataupun tak masuk dalam hati kita. Maksudnya di luar-luar aja kan. Luar-luar. Kita selalu berselawat Allah Sayyidina Muhammad, Allah Sayyidina Muhammad. Macam tu, betul juga kita selalu beristighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Orang suruh istighfar 1000 kali, kita istighfar 1000 kali. Orang suruh selawat 1000 kali, kita pun selawat 1000 kali. Tapi semuanya itu seolah-olah macam tak memberi kekuatan kepada kita. Sebab apa? Sebab kita tak masukkan ke dalam hati kita. Lahir saja tapi batinnya tak ada. Itu sebablah bila kita beristighfar kepada Allah Ta'ala, itu kita ingat, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyak dosa aku, ya Allah. Banyak dosa aku, ya Allah. Ya Allah, bolehkah engkau ampunkan dosa aku yang banyak ini, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah. Maka di situ kan, bila kita menghayati betul-betul dan mengingat segala apa yang berkaitan dengan amalan tadilah, kalau amalan istighfar, kita ingat dosa-dosa kita. Bila dosa-dosa kita tu kita ingat merusuk di hati kita, dan kemudian mengharap, satu pengharapan kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Yang itu yang dikatakan amalan sehingga ke hati. Kalau tak tadi lahir astagfirullahaladzim, 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 tapi tak rasa apa pun dalam hati kita. Begitu juga selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, mulianya baginda Nabi SAW. Ya Allah, adakah aku dapat kemuliaan seperti itu, Ya Allah. Ya Allah, masa kita masukkan dalam hati kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, bolehkah aku jumpa engkau, Ya Rasulullah, pada hari akhirat besok, Ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Barulah kita rasa macam kita melakukan amalan tersebut bila kita masukkan lahir dan batin dalam amalkan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jalil, maka akan menghadaplah hati dan batinmu, sementara amal yang engkau lakukan akan menuntun, akan membawa kedua-duanya, iaitu amalan lahir dan amalan batin ini menghadap ilahi al-haq. Barulah kita dapat kemanisan. Itu kata orang tu kemanisan amal, kemanisan iman. Yang itu yang kita nak. Ilmumu sentiasa memanggilmu. Ilmumu sentiasa memanggilmu, tetapi engkau tidak mendengar panggilannya kerana engkau tidak lagi memiliki hati. Itu yang kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Ilmu bila kita dah ada ni, dia akan panggil kita. Tapi kita tak dengar. Sebab apa kita tak dengar? Sebab kita tak memiliki perasaan. Kita tak memiliki perasaan untuk mengamalkannya. Kita tak memiliki perasaan untuk menghayatinya. Kita tak memiliki perasaan untuk supaya ianya menjadi satu pegangan kepada kita. Kadang-kadang memang ada di antara kita ini nak belajar. Tapi dia nak belajar tu supaya dia lebih daripada orang lain. Itu silapnya. Dia nak belajar tu supaya dia lebih daripada orang lain. Bila ada cita-cita tu, dia lagi tahu. Itu yang dia nak belajar, supaya orang tak boleh cong dia, supaya orang tak boleh pelekeh dia. Tak boleh sebenarnya. Kita belajar ini kerana Allah, untuk kita amalkan dan mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Jalil. Dengarkanlah seruannya dengan telinga dan batinmu. Terimalah perkataannya itu kerana ia akan bermanfaat bagimu. Ilmu yang diamalkan akan mendekatkan kefahaman engkau terhadap sesuatu ilmu dan menghantarkan engkau menjadi hampir kepada Allah SWT. Jika engkau mengamalkan hukum ilmu yang pertama ini, maka akan tampillah untukmu ilmu yang kedua, sehingga engkau memiliki dua mata air yang mengalir menyirami hatimu dengan hikmah dan ilmu, zahir dan batin.
Maka ketika itu hendaklah engkau menjaga kesucian ilmumu itu dengan mengeluarkan zakatnya. Adapun zakat ilmu itu ialah engkau membantu saudara-saudaramu dan orang-orang yang memerlukan ilmu itu dengan ilmumu. Engkau sebarkan ilmu itu dengan jalan taklim dan dakwah mengajak manusia kepada al-haq, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya uh, pengakhiran kepada sesuatu ilmu yang kita tuntut. Pengakhiran kepada ilmu yang kita tuntut adalah kita sucikan ilmu. Itu kata zakatkan. Zakatkan ilmu tersebut. Sucikan ilmu tersebut dengan apa? Dengan majlis ta'lim. Dengan majlis dakwah. Dengan mengajak orang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itu dia punya apa nama tu, matlamat kepada satu ilmu itu. Yang pertama, apa dia tadi? Tuan-puan, apa yang tadi tuan-puan yang pertama tentang ilmu, kita belajar lah. Yang pertama kita belajar. Kita dah belajar, kita dah faham, kita dah catat. Yang pertama. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Kita amal ilmu tersebut. Kerana apa? Dengan mengamalkan ilmu itu, barulah kita akan dapat dia punya hikmah daripada ilmu itu. Pertamanya kalau kita belajar ilmu ni, dia macam kulit aja, kulit aja dia akan menutupi tentang kejahilan kita lah, menutupi kejahilan kita. Itu ilmu. Dia kulit yang akan menutupi kejahilan kita. Bagaimana kita nak tahu bahawa ilmu ini memberi dan membina badan kita? Memberi dan membina badan kita. Kita dah ditutup oleh ilmu itu akan kejahilan kita, dan kemudian kita nak ilmu itu mendidik kita dan menjadikan kita ini orang yang takarrub dengan Allah SWT. Itu yang kita nak. Itu sebab boleh katakan ilmu itu jika engkau amalkan dan engkau hayati betul-betul, engkau akan dapat dua benda dalam ilmu tersebut. Pertama, ilmu itulah engkau amalkan. Yang kedua, hikmah. Yang kedua, hikmah daripada ilmu itu. Maknanya tuan-puan, kalau kita tak tahu suatu ilmu itu, dengan kata orang tu, contohlah, Ustaz ambil contoh ilmu tajwid yang kita belajar kan. Ilmu tajwid yang kita belajar, kita dah belajar ilmu tajwid tersebut. Kita dah faham kita itu. Dan kita dah baca dalam pembacaan Quran dengan bertajwid. Tetapi apabila kita tak mendalami ilmu tajwid tersebut dan apa nama tu, tak menghayati apa yang berkaitan dengan ilmu tajwid ini, maka kita macam tak boleh nak kongsikan dengan orang. Itu yang pertama. Kemudian kita apa nama tu, kita tak dapat yang detail dalam pembacaan Quran kita. Yang detail dalam pembacaan Quran kita. Contohnya lah macam Ustaz cakap perempuan kan, makhraj dan sifat huruf. Kita tahu makhraj sifat huruf, tahu. Bila kita dah menghayati makhraj sifat huruf, rupa-rupanya dalam pembacaan Quran itu, makhraj dan sifat huruf itu dia sangat apa nama tu, kata orang satu intipati dalam pembacaan Quran. Kenapa? Kerana apabila kita menyebut huruf itu dengan betul dan kemudian kita menghayati sebutan huruf tersebut, maka kita akan menusuk di dalam hati kita tentang bacaan Al-Quran itu. Sekarang ni kita nak supaya Al-Quran itu menjadi amalan dalam ibadah kita seharian. Tetapi bagaimana kita nak supaya ianya disertai oleh hati kita. Disertai oleh hati kita ini perlu kepada ilmu dalam pembacaan. Apabila kita dah menghayati pembacaan tersebut dan kita tahu tentang makhraj dan sifat huruf, dan kita boleh kata orang tu implementkan dan juga combinekan tentang makhraj sifat huruf, satu huruf itu apa dia punya permasalahan dan apa dia punya detail dia, dan apa dia punya banyak yang kita boleh fikir tentang benda ini dan kita boleh hayati. Maka di situ bila kita baca Quran ni, kita dah nampak dia punya keseronokan dalam pembacaan
dan pengamalan bacaan Al-Quran kita itu. Ini kalau kita nak dapat, kita kena betul-betul mengaji, betul mengaji dan dapat hikmah. Itu yang kita nak dapatkan, dapat hikmah daripada pembelajaran ilmu yang kita boleh. Begitu juga ada tentang ilmu-ilmu yang lain. Contohnya ilmu kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita mengambil wuduk itu dengan apa nama tu, menyapu kepala. Kan ada rukun dalam wuduk kita itu, kita membasuh muka, membasuh tangan, kemudian kita menyapu di kepala kita kan. Bukan menyapu di rambut tuan-puan, kena faham. Kalau kalau lah kita contohnya kan di sini rambut ni kan kita faham kan, hendaklah sekurang-kurang 3 helai rambut. Bila kita basuh kepala itu sekurang 3 helai rambut. Kita ambil rambut ni, kita basuh 3 helai. Tak boleh. Bukan berkaitan dengan rambut, dia berkaitan dengan kepala. Bila kita sapu tu, kita sapu kepala, bukan sapu rambut. Kesianlah kepada orang yang tak ada rambut. Orang yang botak, yang licin kan. Kesianlah beliau. Sebab apa? Kalau kita cakap menyapu kepala sekurang-kurang 3 helai rambut. Dia tak ada rambut kan? Dia tak ada rambut. Itu syarat dia lah. Tapi yang penting adalah menyapu kepala. Sebab apa nak sapu-sapu kepala? Sebab apa nak sapu-sapu kepala kan? Sebab kita hayati betul-betul rukun-rukun wuduk itu. Kalau kita dapat hayati, Allah, betul lah. Banyak kita boleh faham tentang kenapa kita perlu sebelum ambil wuduk membersih-bersih sikit hidung kita dan menyuci mulut kita dulu. Hidung kita adalah ada punya, kadang-kadang bila jalan tu ada habuk kan. Lainlah kalau orang yang suka korek hidung kan. Yang suka korek hidung tu cerita lain. Yang ini kita naklah bila kita mengamalkan satu amalan itu, kita boleh hayati betul-betul kenapa basuh tangan sampai siku lah tu. Kenapa tak basuh sampai dada? Kenapa basuh sapu kepala? Kalau macam mazhab Maliki, dia akan ataupun mazhab Hanafi, dia akan basuh, dia bersapu keseluruhannya macam basuh kepala. Basuh kepala. Kalau kita tak, kita hanya sekadar di kepala, bukan di tengkuk, bukan di tengkuk. Dia bukan, dia di kepala. Kepala tu yang ada kepahaman orang lain-lain lah. Ada yang tengah kepala, ada yang tepi kepala, tepi kepala. Tapi yang sunahnya adalah di atas. Kemudian kita basuh buku lali, kaki, dan sebagainya. Itu yang wajib. Yang wajib. Okay. Bila kita menghayati tentang ilmu ini ataupun amalan yang kita buat itu, kita akan tahu sebab apa. Maksudnya nak masuk masjid ataupun rumah Allah Ta'ala itu, kita perlu berwuduk. Maksudnya suci, bersih ketika nak masuk ke rumah Allah. Tapi dah menjadi syarat wajib bila kita nak solat, mengambil wuduk itu adalah wajib. Wajib. Kalau tak tu, solat kita tak sah. Nabi SAW bersabda, mana tadi? Itu jauh pula. Okey. Wahai hamba, barang siapa yang istiqamah, maka ia akan mempunyai kekuatan. Ingatlah firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Al-Zumar ayat 10 yang maksud, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan pahalanya tanpa batas. Maksudnya, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, barang siapa yang istiqamah, yang sabar, maka ia akan mempunyai kekuatan. Maknanya dalam mengamalkan
ilmu ini kita perlu ada istiqamah. Bismillah. Kita perlu berterusan istiqamah. Dalam istiqamah itu ada sabar. Kena sabar. Itu yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Az-Zumar ini. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang cukupkan pahalanya tanpa batas. Maksudnya, sabar. Maaf. Maksudnya sabar itu banyak, tuan-tuan. Bukan saja sabar ketika kita menghadapi kerana anak, kerana orang dan sebagainya kan. Sabar juga dalam mengerjakan kebaikan. Sabar juga dalam mengerjakan kewajipan. Sabar juga dalam mengerjakan ibadah. Sabar juga dalam semua perkara. Kita kena sabar. Itu yang Allah Ta'ala sebutkan kepada kita kan. Orang yang bersabar inilah yang Allah Ta'ala akan cukupkan pahalanya tanpa batas. Maksudnya Allah Ta'ala akan tambah lagi pahalanya. Untuk dia boleh tingkatkan lagi kedudukannya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya amalnya itu lebih berat daripada kejahatan dan keburukan dia. Nanti kita akan ditimbang kita akan timbang amalan kita pada neraka mizan, maka dilihat manakah yang lebih berat, amalan baik ataupun yang berpahala itu ataupun amalan yang jahat. Bukan yang kita suruh buat jahat, tak. Tetapi kadang-kadang manusia ini kata orang tu tanpa niat dia buat jahat. Kadang-kadang tanpa dia kata orang tu nak berbuat jahat tak, tapi kadang-kadang dia terbuat juga. Bila tengok orang tu, bila tengok orang lalu dia katalah orang ni apa pula macam tu kan. Tak patut pun kita nak mengata orang itu adalah kejahatan lah tu. Kejahatan kejahatan. Itu sebablah Syekh Abdul Qadir Jalani mengajar kita satu persatu tuan-puan kalau kita hayati betul-betul ni kalau kita betul hayati ni memang tak nak sentuh hal orang, memang tak nak sentuh siapa-siapa. Fikir tentang diri je. Bagaimana ya Allah aku ini di hadapan-Mu ya Allah, amalan aku ni sikit ya Allah. Kita tak ada masa dah untuk tengok orang ke, orang beli kereta baru ke, orang anak dia hebat-hebat ke, kita tak ada masa dah. Sebab apa? Sebab kita fikir diri kita. Bukan kita fikir diri kita tak makan, tak minum kan. Ataupun duit cukup tak cukup. Tapi kita fikir, ya Allah, ada tak peluang aku untuk mendapat ampunan-Mu, ya Allah. Bila kita cakap macam tu, adakah peluang aku untuk dapat ampunan-Mu, ya Allah? Kita naklah banyakkan buat baik. Banyakkan bantu orang. Banyakkan amalan-amalan kita. Barulah nampak. Jangan kita cakap saja. Keseluruhnya, Syekh Abdul Qadir Jalani berkatakan, wahai hamba, makanlah engkau dengan hasil usahamu. Janganlah engkau makan dengan agamamu. Bekerjalah engkau, makanlah dan bantulah orang lain dengannya. Pekerjaan orang-orang mukmin adalah setingkat dengan pekerjaan orang-orang yang benar, yakni as-siddiqin. Tiada bahagian bagi pekerjaan mereka kecuali dengan menyandarkannya kepada kaum fakir dan miskin yang sentiasa berharap. Mereka bercita-cita untuk melimpahkan kasih sayang kepada semua makhluk dan mereka menuntut redha Allah dan kecintaannya kepada mereka. Dengarlah sabda Nabi SAW yang bunyi, An-nasu iyalullah azza wa jalla wa ahabbun nasi ilallah azza wa jalla anfa'ahum li'iyalihi. Maksudnya manusia adalah keluarga Allah azza wa jalla dan manusia yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala ialah yang paling bermanfaat kepada keluarga Allah ini, kepada manusia. Yang semua kan khairun nas yang fa'unul nas. Ini antara hadis yang sama. Khairun nas yang fa'u linnas. Sebaik-baik manusia ini adalah yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Itu yang bagusnya. Maksudnya
kalau kita nak bekerja ini, ataupun kalau kita nak makan itu, kita makanlah dengan hasil usaha kita sendiri. Eh? Jangan, dan janganlah kau makan dengan agamamu. Maksudnya apa? Kita menjadikan apa nama tu, uh, perkara-perkara yang berkaitan dengan agama ini cara apa ni, cara nak cari makan. Cara nak cari makan. Okay, Kak Rashidah ada tanya apa? Betul lah. Masalah betul kata duit orang ni. Betul lah bila tak Apa ni apa ni, ada nak berkata apa Kak Rashidah. Angkat tangan kemudian. Maksudnya apa tuan-puan janganlah makan dengan agamamu itu, macam kita lah duduk di apa ni, di khalayak ramai kan, dengan kita membaca Quran, dengan niat kita nak orang bagi sedekah kat kita. Kita kan ada kalau pergi KL tu macam-macam perangai orang kan. Macam-macam perangai orang. Ada yang baca Quran, kemudian mengharapkan sedekah. Jangan jangan tuan-puan seolah-olah macam kita beramal di hadapan khalayak, duduk, kemudian kita apa nama tu, membentang kain ataupun safrah untuk orang tak duit. Itu tak boleh. Maksudnya kalau kita nak baca-bacalah Quran kan, jual tisu ke, bacalah Quran, tak apa, baca Quran tu. Ataupun kata orang tu buka kaset ke, tak apa. Tapi ada jualan yang kita nak jual. Kita jual tisu, kata orang tu banyak lagi ke, air-air kan. Jual apa nama tu, roti-roti. Jangan semata-mata baca Quran itu kita duduk, kemudian orang bagi sedekah kat kita. Itu tak boleh. Tak boleh. Itu katalah Syekh Abdul Qadir Jalani, jangan kau makan dengan agamamu. Jangan kau makan dengan agamamu. Itu contohnya lah. Itu perkara yang biasa kita tengok lah. Perkara biasa yang kita tengok di KL. Di Kuala Lumpur. Orang-orang yang begini. Kemudian tak adalah sampai orang yang bersolat di khalayak ramai itu kemudian mengharapkan sedekah, tak ada lagi. Apa melampau lah. Dia bentang sejadah di tengah-tengah jalan dekat Sogor tu. Dia bentang sejadah, dia semayang. Beramal Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Lepas tu adalah dia tak tabung ataupun safrah itu orang tak duit, tengok dia beramal. Itu tak boleh. Tak ada usaha dia. Tak ada usaha dia. Kemudian dia mengharapkan orang bagi sedekah dekat dia. Para kekasih, yakni wali Allah dalam kaitannya dengan pergaulannya sesama makhluk adalah orang-orang yang peka, bisu dan buta. Jika hati mereka sudah dekat kepada Allah, maka dia tidak akan mendengar sesuatu selain daripada Allah. Mereka terbebas kerana kedekatannya. Mereka tertutup kerana kehebatan Allah Ta'ala. Mereka memperolehi kenikmatan dan kecintaan di sisi kekasihnya, iaitu Allah SWT. Mereka berada di antara keagungan dan keindahan. Dan mereka tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Mereka hanya mempunyai muka dan tidak mempunyai belakang. Mereka dilayani oleh manusia, jin, malaikat dan semua makhluk. Mereka dilayani oleh hikmah dan ilmu. Mereka diberi kekuatan dan anugerah. Mereka juga diberikan ketenteraman. Mereka makan daripada anugerah Allah dan minum daripada air ketenteramannya. Mereka mempunyai kesibukan untuk mendengar perkataan mereka mempunyai kesibukan daripada mendengar perkataan makhluk. Mereka berada di satu lembah, sementara makhluk berada di lembah yang lain. Mereka memerintah makhluk dengan perintah Allah dan melarang makhluk dengan larangan Allah, daripada generasi sebagai generasi penerus dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau kita nak menjadi seorang wali Allah, wali Allah Taala, wali Allah Taala ni kalau kita sebut kan, selalu kita kaitkan dengan apa? Selalu kita kaitkan dengan benda pelik lah. Waliullah ni kita selalu kaitkan dengan benda-benda pelik.
macam start dulu lah dalam tahun 89, 88, 89. Apa nama Ustaz? Masa tu lepas SPM, dan mendengar tentang cerita seorang guru pondok seorang guru pondok bernama Tuan Guru Syekh Ali apa nama, seorang kata orang tu murid daripada Matan Mufti Negeri Sembilan dulu iaitu Syekh Murtada ataupun Syekh Ahmad Syekh Ahmad apa nama tu, yang mana di antaranya lah yang kita dapat tahu bahawa dia ni seorang tuan guru yang merupakan wali Allah. Bila kita belajar dengan dia tu memang kita nampak kehebatan dia. Kita tengok muka dia pun dia macam kita segan dan gerun dengan Syekh Syekh Ali ni. Kita tengok dengan Tuan Guru Syekh Ali ni kita pun gerun tengok dia. Sempat belajar dengan dia setahun lebih. Memang kata orang tu bila orang cakap tentang Tuan Guru ni, kita akan memang betul. Kita akan bercakap betul. Betul. Sebab apa ada orang kata aku jumpa Tuan Guru Haji Ali ni dekat Mekah. Dia masa tu kat mana? Dia dekat Seliau lah, dekat pondok pondok tu di Pondok Seliau. Itu kata orang tu wali ni Allah Ta'ala buka hijab bagi dia. Dia boleh kata orang tu bergerak itu umpama Allah Ta'ala yang gerakkan dia. Itu kehebatan. Kalau kita bersama dengan dia, kita akan sentiasa berzikir dan memang mulut dia tu tak, kata orang tu tak lekang daripada kalimah zikrullah. Baca Quran ke apa ke, semua. Apabila kita berdepan dengan Tuan Guru ini memang mulut dia tu berzikir je. Kita dekat, ya Allah Tuan Guru, minta maaf. Rupa-rupanya dia tengah berzikir, dia tengah baca Quran, dia tengah itu. Memang bayangkan tuan-puan ketika kita buat pondok di sana tu biasa ada orang yang sedekah macam 10,000, kita boleh buat pondok, sebuah pondok. Kita buat pondok tu Tuan Guru ni buat sekali. Padahal dia orang tua kan. Dia orang tua, dia Tuan Guru kat situ, dia buat sekali kan, dalam keadaan angkat-angkat kayu tu, kadang-kadang kita dengar dia. Oh Tuan Guru, ya Allah, mulut dia tak pernah lekang daripada zikrullah. Zikrullah tu semua ada, dia baca Quran ke, dia berzikir ke, tapi memang dengar perkataan-perkataan kalimah-kalimah Allah SWT. Itu yang Ustaz pernah berhadapan dengan seorang Tuan Guru yang merupakan wali Allah SWT. Memang dia ni agak, kata orang tu, pelik. Tanya, kereta ada kat rumah dia, tapi dia tak ada. Kereta ada kat rumah. Bayanglah rumah dia ni nak keluar daripada pondok dia ke jalan besar, jalan kaki tuan-puan lebih kurang 20 minit. Jalan kaki 20 minit tuan-puan. Bila dia nak keluar, dia mesti keluar dengan kenderaan dia. Tapi pada satu ketika itu kami ni anak-anak murid nak jumpa dia. Bertanya dengan orang rumah dia, Kak, Tuan Guru ada Kak? Ada tu. Assalamualaikum. Dia macam tak ada. Mana Tuan Guru? Kadang-kadang bini dia pun pelik. Bila pula? Mana ada orang bawa dia keluar? Tak ada pun siapa-siapa datang, kata dia. Tak ada pun siapa-siapa datang bawa dia keluar. Di situ kan baru kita tahu, ya Allah. Betul lah orang cakap, jumpa dia dekat Mekah lah, jumpa dia dekat itu kan. Kita dah kata bersama dengan dia ni, kita tahu keadaan seorang wali Allah ni macam mana. Memang tak lekang mulut dia tu daripada zikrullah. Tak tahulah bila dia tak berzikir. Ada setengah daripada kami cakap,
Mungkin dia masa tanda tak terfikir kot. Tapi kita tahu dalam hati kan, dalam hati tu. Mereka lah ahli waris yang hakiki. Kesibukan mereka adalah mengembalikan makhluk ke pintu Allah Al-Haq. Mereka menyampaikan hujah Allah kepada makhluk untuk mendudukkan mereka para makhluk. Mereka meletakkan sesuatu di tempat yang layak. Mereka memberikan kelebihan kepada orang yang memilikinya. Mereka tidak pernah mengambil hak-hak manusia dan mereka tidak pernah menuruti kehendak dan godaan hawa dan nafsu mereka. Mereka mencintai kerana Allah, murka juga kerana Allah, semuanya untuk Allah bukannya untuk yang lain. Di dalamnya mereka memperolehi kebahagiaan, memperolehi bahagian. Barang siapa yang melakukan ini secara sempurna kerana dan kepada Allah, maka bermakna dia telah menemani Allah dengan sempurna. Dan mereka berhak memperolehi keselamatan dan kebahagiaan daripada Allah serta dicintai oleh manusia, jin, makhluk, malaikat, bumi dan langit. Begitu juga tuan-puan dengan Tuan Guru Haji Ali ni. Kalau siapa yang menziarahi kematian, tak ada siapa pun yang boleh bercakap sesama dia ataupun cakap kosong ke, cakap berkenalan ke, bersembang ke, tak ada. Mesti semua akan membaca qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada anak murid dia akan bersama kelompok orang ramai di laman itu dengan membaca sama dengan membaca qul huwallahu ahad. Ketika kita menunggu jenazah itu, hendaklah kita baca qul huwallahu ahad. Memang itu ajaran Tuan Guru Haji Ali. Memang ajaran Tuan Guru Haji Ali, jangan kita berkata apa-apa dengan kawan-kawan kita, bersembang ke apa ke ketika jenazah sampai. Hormatilah jenazah tersebut. Banyakkanlah zikrullah. Banyakkanlah membaca qul huwallahu ahad. Sebab benda tu, kalau boleh jenazah, kita tunggu jenazah pun kita baca juga bersama-sama qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kita berkata yang sia-sia kan? Itulah yang dikatakan kepada kita oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, maka layaklah mereka itu bukan saja dicintai oleh Allah dan Rasulnya, mereka juga akan dicintai oleh manusia, dicintai oleh jin, dicintai oleh para malaikat, bumi, dicintai oleh bumi dan dicintai oleh langit. Begitulah kecintaan yang hakiki yang perlu kita perolehi bila kita nak mencapai kecintaan yang yang sebenarnya, iaitu mencintai dan menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita teruskan 9:24. Para Nabi dibimbing oleh Allah SWT dengan firman-Nya, sementara para wali dibimbing oleh Allah dengan kata-katanya, iaitu dengan ilham ataupun hikmah. Yang beri ilham di dalam hati mereka kerana mereka adalah pewaris para Nabi SAW, pengganti mereka dan pelayan mereka. Allah memiliki sifat kalam, berkata-kata, sifat kalam. Dia telah berbicara dengan kalamnya, dengan Nabi Musa AS. Itu adalah kalamnya, bukan makhluk. Kalamnya adalah ilmu gaib. Ia berkata-kata kepada Nabi Musa dengan suatu kalam yang dapat difahami oleh hambanya itu. Sehingga kalam itu dapat difahami tanpa perantara. Dan juga berfirman kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara. Itulah Al-Quran. Al-Quran adalah tali Allah yang kuat kukuh. Kalam itu di antara kamu dengan Tuhan. Di antara kamu dengan Tuhan kamu, Zul Jalal wal Ikram. Yang diturunkan oleh Jibril AS dari langit di sisi Allah, yang diturunkan kepada hambanya dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dia sendiri berfirman dan memberitahukannya, tidak boleh kira mendusta dan mengingkari. Tidak boleh kita mendusta dan mengingkarinya. Kita beruntung tuan-puan. Kita sangat-sangat beruntung. Sebab apa? Sebab zaman
ketika Nabi Musa itu berkata-kata dengan Allah Ta'ala, maknanya berkata dengan kalamnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalam ini adalah satu kata orang tu kalimah lah, satu kalimah yang dituturkan dan dipahami oleh Nabi Musa dan kalam. Itu sebab Nabi Musa digelar sebagai kalamullah, orang yang boleh berkata-kata dengan Allah Subhanahu Taala dengan kalam Allah. Kalam itu merupakan zat Allah Subhanahu Taala. Kalam itu merupakan zat Allah Taala yang mana diturunkan zat ini yang merupakan kalam kepada kita semua dengan satu mushaf. Itu kata kita beruntung. Apa yang kita belek dalam Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu Taala yang diturunkan oleh Sayyidina Jibril kepada kita. Maksudnya, jika siapa rajin, mereka akan menyebut kalam Allah setiap hari. Itu kalam Allah. Itu sebab kalam Allah ini kalau kita amalkan, pahalanya begitu besar. Satu huruf diberi 10 pahala. Bayanglah tuan-puan, satu huruf diberi 10 pahala sebab apa? Sebab dia adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak dia berupa tulisan, kita nampak dia berupa kata orang tu baris, kita nampak dia berupa titik. Kalau kita baca, dia merupakan kalam Allah. Tapi kalau kita tengok, kita lihat saja, dia tak menjadi begitu. Sebab apa? Kalam Allah perlu ditutur, perlu dibaca, perlu disebut. Itu kalam Allah. Kalau kita tak reti baca, tak reti sebut, tak reti itu, kita belek aja, tak ada pahala lah bagi kita. Sebab kita tak menyebut kalam Allah Ta'ala itu. Itu beruntungnya bagi siapa yang berusaha untuk mempelajari dan menyebut kalam Allah Ta'ala ini dengan kata orang tu mempelajari prosedur-prosedur ataupun mempelajari kata orang tu garis panduan yang mengatakan kepada kita macam mana nak baca. Itu hukum tajwid. Bagaimana nak baca ni, bagaimana macam-macam. Jangan kita ambil remeh-temeh. Kalau setiap sekali bacaan itu ada dengungnya, kita perlu baca dengan dengungnya. Kalau ada idghamnya, perlu baca dengan idgham. Kalau ada ikhfa'-nya, perlu baca dengan ikhfa'. Kita kena itu setiap satu kita kena faham lah. Ini kita faham. Jangan bila orang tegur tu maksudnya kita langgar lah. Maksudnya bila kalau orang tegur kita itu maksudnya kita langgar dia punya SOP cara menutur kalam. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami semua. Terimalah taubat kami semua dan kasihilah kami semua, Ya Allah. Di akhirnya, Syekh Abdul Qadir ini terus merintaikan kepada kita supaya sesuatu benda yang kita pelajari itu, bila kita hayati, boleh kita tahu, Ya Allah, lemahnya aku, Ya Allah. Pertama, yang tadi disebutkan tadi kepada kita apa? Tentang ilmu, Ya Allah. Ilmu aku ini tak banyak lagi, Ya Tuhan. Aku perlu belajar. Maksudnya kita perlu belajar lagi dan belajar lagi untuk membanyakkan ilmu. Bila kita dah belajar kita ilmu itu, jangan sekali-kali kita abaikan ataupun tak rebut peluang itu. Catat. Catat. Sebab apa? Bila kita catat, kita tak lupa lah. Itu sebab pentingnya ada buku catatan dan untuk memahamkan. Bila kita dah faham, kita catatlah. Kalau kita catat saja tanpa kita faham pun, bila kita balik-balik, apa benda aku tulis ni? Kita tak faham apa yang kita tulis. Tak guna juga. Itu pun tak guna juga. Itu yang pertama. Ilmu perlu kita hayati dan perlu kita amalkan untuk mendapat amalan lah, pahala amalan dan hikmah. Hikmahnya. Hikmah tu yang susah tu tuan-puan. Nak dapatkan pahala amalan tu bila kita dah tahqiq ilmu tersebut yang kita dah faham, kita amalkan, dapat pahala amalan. Dalam amalan tersebut, daripada ilmu itu kita nak dapatkan hikmah dia. Itu susah. Itu yang pertama tuan-puan. Yang kedua tadi apa dia? Yang kedua tadi hendaklah kita memakan hasil usaha kita itu
dengan kata orang tu menjadikan sandaran kepada pekerjaan kita itu untuk membantu orang fakir dan miskin. Maksudnya kita bekerja ini bukan saja nak bagi makan anak bini kita, keluarga kita, nak bantu kan. Tapi hendaklah kita membantu fakir dan miskin. Itu yang perlu dalam pekerjaan. Dan juga larangan jangan kita mencari makan dengan agama. Maksudnya apa? Janganlah kita menjadikan amalan-amalan baca Quran itu untuk orang bagi sedekah kat kita. Kalau kita mengajar tak apa. Kalau kita mengajar tak apa. Ini tak, kita baca Quran tengah-tengah orang ramai tu, kita nak harapkan sedekah dia. Itu tak boleh. Kalau kita mengaji, itu mengajilah. Tapi kena jual lah sesuatu. Supaya ia menjadi satu pekerjaan. Jualan sebagainya. Kemudian, hendaklah kita menafaatkan diri kita ini untuk membantu sesama kita. Hendaklah kita membantu sama kita. Itu pesanan Nabi SAW. Yang mana apa nama tu? An-nas wa iyalullah. Manusia ini adalah keluarga Allah. Tak kira lah manusia itu beriman ke, tak beriman ke. Ini tak ada kata tu halangan. Tak ada halangan kita fokuskan aku nak bantu orang yang Islam aja. Tak kena tuan-puan. Bantu kena bantu semua. Sama ada dia Islam ke, tak Islam ke. Dia adalah fakir miskin, kita kena bantu dia. Itu dia sebutkan kepada kita. An-nasu iyalullah azza wa jalla wa ahabbun nas ilallah azza wa jalla anfa'ahum li'iyalih. Manusia adalah keluarga Allah azza wa jalla dan manusia yang paling cintai oleh Allah Ta'ala ialah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Keluarga Allah Ta'ala ini. Maksudnya, perlulah kita bantu dia, jangan bersebab tanpa syarat. Tanpa syarat. Kita nak bagi dia RM10, boleh mengucap tak? Boleh mengucap aku bagi RM10. Tak boleh tak bagi. Tak boleh lah tuan-tuan. Kalau kita bantu orang miskin ni, kita tengok dia susah, kita bantulah. Kita tak tanya dia tentang apa ni, agama. Itu yang sebutkan kepada kita, perlunya kita bantu manusia ini tanpa mengira siapa dia. Kemudian yang berikutnya, yang keempat tadi tu adalah hendaklah kita menjadi wali Allah Ta'ala. Kenapa? Dengan menjadi wali Allah Ta'ala ini, kita patutnya perlu peka, bisu dan buta. Apa dia? Mana boleh peka, bisu dan buta? Tak. Maksudnya apa? Kita kena pekakkan telinga kita daripada mendengar umpat-umpatan. Kita kena pekakkan telinga kita daripada mendengar tentang hal-hal orang. Hal-hal orang. Ada orang cerita-cerita pada kita tu, kita buat tak tahu je lah. Macam orang pekak, tak dengar apa. Yang keduanya, bisu. Bisu ni kita tak boleh cakap hal orang, hal kita je. Ya Allah, Ma, kau tahu tak aku ni, Ma? Kita cakap aku je, aku je. Aku ni pada dulu lagi, ya Allah. Susah betul lah. Ni memang kita tak cakap orang. Kita cakap tentang orang, tentang aku je. Bila nak borak dengan kawan tu, boleh berborak. Tapi kita cakap tentang aku je, tentang diri kita je lah. Keluarga kita ke, kau tahu tak, Mak, anak aku ni, ya Allah, macam mana nak didik dia jadi orang baik ni? Tak apalah. Kita, pribadi kita je. Kita. Tak ada cerita tentang orang. Bila dengar orang lain cerita tentang orang, kita buat tahu je. Itu pekak. Kemudian, buta. Buta ni lah, kita tak melihat tentang keaiban orang. Ada kita lihat orang tu kan. Ya Allah, anak dia ni berjalan dengan laki-laki mana tak tahu. Kita pun sampai itu menjadi orang yang kita tak tahu cerita. Tengok aja perbuatan orang, kita nak cerita ke orang. Salah sebenarnya tu. Kalau kita tahu cerita sebenarnya, tak apalah supaya orang menyelidik, supaya orang menangkap sebagainya kan. Tak. Itu sebab kita kena butakan mata kita bila melihat suatu perkara itu.
jadikan dia sandarannya bersangka baik. Sandarannya hendaklah kita sentiasa bersangka baik. Jangan kita cepat nak menghukum ataupun kita nak mengatakan kesalahan orang. Itu yang kelima yang perlu tuan-puan faham pada pagi ini, tentang bagaimana kita nak kata orang tu menjadi kekasih Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang dipelajari, diperolehi oleh kita semua, hendaklah kita jadikan sandaran dalam kehidupan ini. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi tajuk ini, tak habis lagi tajuk ini. Wahai hamba, tinggallah perkataan-perkataan yang tidak berguna bagimu. Ada lagi ada lagi. Seronok kadang-kadang kita baca karangan Syekh Abdul Qadir Jalani ni. Seronok tapi hendaklah kita hayati. Buku ini tuan-puan buku yang kita baca kita kena hayati, barulah kita faham. Kalau kita baca je, ya Allah, tak faham. Sebab apa kata-kata dia dengan sindiran-sindiran dia sungguh berbunga-bunga. Berbunga-bunga, kita nak faham, kena hayati. Begitulah. InsyaAllah apa yang kita kongsikan pada pagi ini tentang buku Rahsia Agung, Berjumpa Allah, Menjadi Kasih Allah Ta'ala ini menjadi panduan kepada kita semua. Okey, kita teruskan dengan kelas tajwid. Ya Ustaz. Ya, Silakan.